Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Fajil. Saya Eddie Azran bin Muhammad Hanafi 268332. Berserta rakan-rakan kumpulan saya Kokil Afani Sanggaran 268386, Bidayah binti Abbas 268739 dan Renuka Muniandi 268628. Tugasan kumpulan kami berkaitan dengan isu-isu dalam organisasi berkaitan transformasi digital. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Transformasi digital ditakrifkan sebagai perubahan organisasi yang dicetuskan dan dibentuk oleh penyebaran teknologi digital yang meluas. Banyak teknologi digital tidak boleh dihadkan kepada sempadan firma atau industri tertentu, tetapi melibatkan ekosistem yang lebih luas dan bahagian permintaan. Infrastruktur digital menyeluruh yang muncul adalah terbuka, fleksibel dan sedia untuk digunakan oleh sesiapa sahaja, bukan hanya oleh syarikat. Oleh itu, tumpuan banyak kajian lepas tentang perubahan dalam organisasi. Contohnya berhubung dengan penggunaan sistem IT perusahaan. Nampaknya tidak mencukupi. Akibat transformasi digital seperti kemunculan modal perniagaan digital baru walaupun dalam industri bukan digital, nampaknya melampaui fasa perubahan yang didayakan IT sebelumnya, yang biasanya berkaitan dengan tahap amalan dan perubahan yang agak meningkat dalam firma. Okey, kita pergi kepada kaedah diagnosis. Kami memilih semakan sistem sebagai metodologi untuk kajian kami dan meneruskan dalam 3 langkah, iaitu pengumpulan data, analisis data dan sintesis. Kami menghadkan sumber kami kepada jurnal semakan rakan sebaya kerana ini cenderung memberi impak yang tinggi dalam bidang. Kami memilih tahun 2021 sebagai garis dasar untuk carian kami untuk mendapatkan pandangan yang mantap tentang perkembangan terkini dalam pemahaman transformasi digital. Saya Bidayah 28739 akan menerangkan perincian diagnosis. Kami kemudian menyaring kertas yang paling relevan dengan menapisnya kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, artikel yang diterbitkan dalam salah satu daripada 50 jurnal dalam senarai Financial Times FT50 telah diperuntukkan kepada kumpulan 1. Senarai FT50 mengandungi jurnal berkualiti tinggi merentas pelbagai disiplin seperti jurnal pengajian pengurusan atau sains organisasi dan telah digunakan sebagai wakil dan sampel luaran yang sah bagi jurnal pengurusan atasan. Kriteria ini dipilih berdasarkan premis bahawa jurnal teratas biasanya menerbitkan kertas berkualiti tinggi dan juga telah digunakan dalam kajian literatur lain. Ini mengembalikan sejumlah 46 artikel. Yang kedua, kumpulan kedua, artikel yang memenuhi kriteria pemilihan berasaskan petikan kami dan yang tidak diterbitkan dalam salah satu jurnal FT50 telah diperuntukkan kepada kumpulan kedua. 124 artikel yang kami berikan kepada kumpulan ini mempunyai sekurang-kurangnya 20 petikan dalam pangkalan data BSc atau dalam Google Scholar. Seterusnya, kumpulan ketiga. Akhir sekali, untuk mempertimbangkan bias petikan dan ketinggalan masa, kami meletakkan sebarang penerbitan terbaru 2016 hingga 18 yang tidak diterbitkan dalam salah satu jurnal FT50 dan mempunyai kurang daripada 20 petikan dalam pangkalan data BSc atau dalam Google Scholar ke dalam kumpulan 3. 109 artikel telah ditugaskan kepada kumpulan ini. Proses penapisan ini memberikan kami sejumlah 279 artikel merentas 3 kumpulan. Seterusnya kita pergi pula kepada kaedah analisis data. Analisis kami mengikut pendekatan analisis kandungan perstrukturan Myring 2012-2014 dan beliau menasihatkan untuk melaksanakan 5 langkah berikut. Yang pertama, membangunkan sistem kategori mengikut persoalan kajian. Kedua, kod petikan yang relevan dalam teks mengikut sistem kategori. Ketiga, menyemak semula rangka kerja pengelasan yang telah dibangunkan sebelum ini. Keempat, mengekodkan teks mengikut sistem kategori yang telah disemak semula. Dan kelima, mentafsir dan membincangkan hasil akhir. Struktur ini terpilih untuk 3 sebab tertentu. Pertama, seperti yang dijelaskan dengan lebih terperinci, kemudiannya ia membolehkan keempat-empat dimensi perubahan organisasi dipilih.
Kedua, pendekatan ini telah digunakan beberapa kali dalam kajian kes dalam konteks transformasi digital dan inovasi digital. Contoh yang digunakan Havison dan Bistad 2013, selain itu Huang et al. 2017. Ketiga, strukturnya cukup generik untuk merangkumi bidang oleh Crossan dan Apaidin 2010 dan berfungsi sebagai asas untuk menganalisis kesusasteraan yang luas dan pelbagai tentang transformasi digital. Berdasarkan semakan faktor dalam bidang utama, penulis mula-mula membangunkan label secara individu dan kemudian membandingkan, membincangkan dan memutuskannya secara kolektif. Label ini merujuk kepada tema utama dalam kawasan utama masing-masing, menunjukkan arah perubahan tertentu. Sebagai contoh, dalam bahagian utama produk kami mendapati bahawa produk pintar berhubung dan boleh disesuaikan. Ialah tema yang sesuai. Salam sejahtera, saya Renuka Anak Perempuan Muniandi, nombor matrik 268628, ingin menerangkan mengenai pelaksanaan intervensi dan halangan perubahan. Dua laluan berasingan penyelidikan masa depan ditekankan untuk setiap perspektif, iaitu kemajuan fenomenologi dan teori. Untuk memajukan fenomenologi, penyelidikan masa depan harus menyiasat transformasi digital dengan menggunakan kanta yang ditetapkan. Apabila sempadan fenomena transformasi digital melebihi model teori yang ditetapkan, ia menawarkan peluang untuk maju secara teori dengan menjana model baharu atau menyesuaikan model sedia ada. Untuk yang terakhir, terdapat dua jalan luas untuk kerja masa depan. Pertama, sementara kami mendapati bahawa perspektif perubahan berterusan secara amnya sesuai dengan fenomena transformasi digital. Kedua, kami juga membuat kesimpulan bahawa peralihan ini mungkin dicetuskan dan dibentuk oleh pecah episod. Berkenaan dengan transformasi digital, mekanisme yang kami temui dalam analisis kami menunjukkan kepentingan kedua-dua jenis tingkah laku ejen, iaitu inovasi yang seiring dengan membangunkan set minda dan inersia yang akan datang, dan integrasi yang kami dapati berkaitan dengan membuka kunci organisasi. Walau bagaimanapun, sekali lagi apabila kita melihat hasil transformasi digital dan tahap fleksibiliti yang lebih tinggi yang ditunjukkan oleh reka bentuk organisasi yang mudah dibentuk, kita melihat ejen perubahan mengikut paradigma berterusan sebagai pemalar baharu. Walaupun terutamanya pada permulaan transformasi digital dan disebabkan evolusi ekosistem perniagaan digital yang tidak dapat diramalkan dalam fasa kemudian, ejen perubahan dari perspektif perubahan episod juga akan diperlukan. Mengambil refleksi yang dinyatakan di atas bersama-sama, iaitu hakisan inersia, gabungan mikro atau tempatan dan makro atau global, penyabekuan tidak terhingga dan penekanan pada penyiasatan ejen perubahan. Kami menyatakan bahawa keseluruhan transformasi digital membawa kepada peralihan berterusan. Seterusnya, tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan ke arah reka bentuk organisasi yang mudah tempat. Daripada pelbagai aspek organisasi yang tertakluk kepada perubahan dalam perjalanan transformasi digital, kita boleh mengenal pasti langkah ke arah reka bentuk organisasi yang mudah dibentuk. Reka bentuk organisasi menunjukkan prinsip utama aktiviti organisasi forma dan boleh digambarkan sebagai konfigurasi susunan organisasi formula, termasuk struktur formula, proses dan sistem yang membentuk organisasi. Reka bentuk organisasi yang mudah dibentuk boleh difahami sebagai reka bentuk yang mudah dipengaruhi dan boleh diubah dengan mudah. Reka bentuk organisasi mudah dibentuk di bawah oleh transformasi digital, membina teknologi digital dan struktur tangkas untuk menyesuaikan diri dengan pantas
kepada peluang dan ancaman persekitaran. Khususnya, Wang mengatakan secara ringkasnya bahawa format digital menyesuaikan diri dengan pantas melalui mekanisme operasi dipacau data terperinci dan pemfolian pengguna berdasarkan teknologi digital, transformasi pantas, definisi semula pantas pasaran teras, identiti dan aktiviti. Manakala kategori persediaan organisasi bagi penemuan kami menunjukkan kesimpulan sedemikian. Sebagai contoh, operasi dipacu dan membuat keputusan disokong oleh proses perniagaan automatik, dipacu data dan maya serta pengurusan berfokuskan teknologi dan disokong. Firma menyokong langkah ke arah reka bentuk organisasi yang mudah dibentuk dalam beberapa cara. Yang pertamanya seperti yang boleh dilihat daripada mekanisme inovasi dalam rangka kerja kami, mereka mengumpulkan pengetahuan dan keupayaan baharu yang diperlukan. Sebagai contoh, dengan melihatkan diri dalam inovasi digital, model perniagaan digital baru ditubuhkan dan membolehkan keluaran segera. Langkah seterusnya adalah membangunkan strategi perniagaan digital, pecutan digital dan mobilisasi digital membantu membekukan organisasi untuk transformasi pantas. Di sini, firma digital dan firma bukan digital berbeza kerana yang kedua perlu berurusan dengan reka bentuk organisasi sedia ada yang memerlukan strategi transformasi digital dan penyelarasan fizikal digital, manakala firma digital sentiasa dibina dari awal. Namun begitu, seperti yang ditunjukkan oleh mekanisme membuka kunci organisasi dan meningkatkan fleksibiliti teknologi, langkah umum ke arah kebolehsuaian yang lebih besar adalah jelas. Seterusnya, khususnya teknologi digital mampu mengeluarkan segera. Teknologi sedemikian bersifat generatif, membolehkan inovasi berterusan dan yang sering dibawa oleh pihak luar seperti pelanggan atau pemaju. Tambahan pula, sebahagian besar penyediaan teknologi mungkin terletak di luar kawalan firma tertentu dan mungkin berkembang tanpa diduga atas kehendak pelakon luar seperti gergasi teknologi atau syarikat permulaan digital. Sehubungan dengan itu, operasi dan keputusan dipacu data menyesuaikan firma kepada maklum balas alam sekitar, sebagai contohnya daripada pelanggan, dengan menggunakan potensi A1 dan pembelajaran mesin untuk mengesan dan bertindak balas secara automatik kepada perubahan transformasi pantas memerlukan firma untuk mengubah kedudukan dan keupayaan mereka mengikut peluang baru yang muncul secara dinamik dan membubarkan. Oleh itu, dalam perjalanan transformasi digital, penyesuaian berterusan yang didayakan oleh reka bentuk organisasi yang mudah dibentuk menyumbang kepada pertemuan holistik, pergolakan alam sekitar, sistem IT dan keupayaan organisasi. Tambahan pula, apabila teknologi meresap utama menjadi semakin infrastruktur dan boleh diakses secara meluas untuk firma, dan apabila sektor luar menjadi semakin penting untuk menyampaikan keupayaan penting, interaksi organisasi dengan dan keterikatan mereka dalam persekitaran mereka menjadi semakin meningkat. Oleh itu, pandangan yang lebih luas yang melampaui reka bentuk organisasi diperlukan untuk mengembangkan pemahaman kita tentang transformasi digital. Kesimpulannya, minat penyelidikan dan pengurusan dalam transformasi digital semakin berkembang. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama masih wujud ketidakpastian tentang apa itu transformasi digital dan merangkumi. Akibatnya, membina pengetahuan sedia ada tentang perubahan organisasi untuk lebih memahami fenomena dan memberi nasihat termaklum untuk diamalkan adalah bermasalah. Oleh itu, dalam kajian ini kami menetapkan untuk menjelaskan syarat sempadan untuk menyiasat transformasi digital dari perspektif perubahan organisasi dengan menjalankan semakin sistematik, sintesis dan
mengabstraksi apa yang diketahui tentang transformasi digital dan mengaitkan pandangan ini dengan badan pengetahuan yang telah ditetapkan dalam pandang. Dalam kandungan perubahan ini, kami dapati terdiri daripada satu langkah ke arah reka bentuk atau organisasi yang mudah dibentuk, yang tertanam dan didorong oleh ekosistem perniagaan digital. Kandungan perubahan ini boleh dilihat dari 4 perspektif berbeza, termasuk kesan teknologi, penyesuaian berpeta, anjakan sistematik, perspektif evolusi bersama holistik. Perspektif berbeza-beza dalam skop konteksnya dan menumpukan pada proses perubahan dalam organisasi, tetapi berkongsi persamaan yang mereka mengaitkan perubahan organisasi dengan sifat teknologi digital, terutamanya keluasan dan dinamik yang didorong olehnya. Daripada pemahaman ini, kami memproyeksikan cara kantat teori yang mantap boleh digunakan untuk lebih memahami fenomena dan bagaimana orang lain perlu dimajukan untuk mengambil kira ciri-ciri khusus transformasi digital. Melalui penjelasan sempadan ini, agenda untuk penyelidikan masa depan serta implikasi pengurusan penting untuk strategi dan perubahan organisasi timbul. Sekian, terima kasih.